Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Kitab Halal dan Haram dalam Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita sambung terus kepada muka surat 160. 160 menipiskan alis mata dalam kurungan kening. Maksudnya bulu kening. Nah, bulu kening. Kita masih dalam bab perbincangan perhiasan. Perhiasan yang dilarang oleh agama. Perhiasan disuruh, tetapi ada perhiasan-perhiasan yang agama larang kita melakukannya. Di antara perhiasan yang dilarang melakukannya ialah kita menipis, mencukur, mengubah bulu kening. Bulu di tubuh kita ni banyak, tuan-tuan. Ada banyak jenis bulu. Kena mengaji jenis-jenis bulu yang berada di tubuh. Ada bulu yang disunatkan kita buang, bulu di tubuh ni. Ada yang disunatkan kita buang ataupun kita pendekkan, ataupun kita trim, ataupun kita nipiskan. Di antara bulu yang ada di tubuh yang disuruh ataupun disunatkan kita buang atau nipis atau pendek atau cabut, 3. Sebut satu. Ketiak. 2. Bulu gigi. Bulu gigi tak ada bulu. Nabi sebut khamsum minal fitrah. Ada 5 perkara yang termasuk dalam fitrah manusia, yang mana manusia kena buat benda ni baru dia nampak macam manusia. 5 hak Nabi sebut, 3 berkaitan dengan bulu. Yang pertama ialah qasu asyarib, trim misai. Kita trim dia ataupun kita nipiskan dia ataupun kita cukur dia. Paling common screwdriver trim. Manusia bila misai dia menutup mulut, dia tak nampak manusia. King Kong. Bukan fitrah manusia jenis misai tutup mulut itu. Bila dia minum, contoh minum, mana? Contoh, aku minum. Bila misai dia panjang, dia akan basah misai dekat sini. Huduh nampak. Islam cukup menjaga penampilan seorang manusia. Kalau misai dah menutup mulut,
Tak handsome dah. Tengok baca mana ada misai. Tak ada terus. Nah, itu satu. Mana komang-komang pun kita terim dia, jangan bagi lepas daripada bibir mulut menutup mulut. Ni disuruh, ni bulu misai ni lah disuruh buang. Satu. Nah, yang kedua ialah al-istihdad, membuang bulu ari-ari. Bahasa buku tu bulu ari-ari. Bahasa kau bulu kemaluan. Tu disuruh buang. Tempoh dia 40 hari sekali. Pak Cak 40 tahun sekali. Sebab apa? Ada sebab. Nah, sebab di situ tempat terhimpunnya bakteria-bakteria yang boleh menyebabkan jadi gatal. Pagi-pagi garudah pagi-pagi. Malu kau orang. Tu pagi-pagi kering. Kata kan? Dah 40 tahun tak cukup-cukup. Bakteria banyak jadi merah itu. Biji. Buang. 3. Natful ibti, cabut bulu ketiak. Mana bulu ketiak juga tempat pembiakan bakteria, jadi merah gatal. Nah, 3 jenis bulu ini di tubuh sunat kita buang. Sunat kita buang. Bulu kening haram kita buang. Lain pada bulu yang diharam dan bulu yang disunat, hak lain tak disebut dalam hadis. Bulu pipi ke, nah, bulu kaki ke, bulu paha, bulu dada, bulu lengan, tidak disebut, terpulang pada kita. Pak Cak, bulu dada apa bulan sekali cukup? Dia tak ada bulu tak payah cukup. Tak buat tu terpulang, tidak ada larangan. Anak cukup bulu betis ke, anak biak-biak pergi ya? Tidak masuk dalam buku orang bagi bulu tu. Mana harus simpan tak apa, buang tak apa. Tapi hak haram jangan buang. Hak sunat buang. Dan ada bulu makruh buang. Makruh dipendekkan, makruh dinipiskan, makruh dibuang lah. Janggut bagi ada juga. Untuk lelaki lah, jangan tidak ada langsung. Jadi makruh. Paling sederhana hukum makruh. Nah, hukum hak ekstrim haram. Mencukur janggut ini. Baik, jadi bila kita mengetahui hukum bulu-bulu di tubuh, Islam dia sampai peringkat itu. Syariat Islam dia syumul. Syariat Islam tidak meninggalkan sesuatu pun. Dia syumul seluruhnya, sehingga bulu-bulu di tubuh ada hukumnya. Ada dalam mana-mana agama ada hukum tentang bulu. Buddha ada Buddha. Hantar mana? Ingat dia Buddha ni. Hindu, Hindu. Kita tak tahulah. Nah, tapi agama lain daripada Islam dia tidak akan bahas sampai teliti macam tu. Islam dia semua dia tu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, sampai peringkat bulu-bulu pun ada hukum dalam agama. Macam tu. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tengok hukum kita apa dia mencukur bulu kening. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namisata wal mutanammisata atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat. Hak sebelum ni pun laknat makna dia jauh daripada rahmat dan hukum dia berdosa besar. Nah, laknat ni melaknat wanita. Jenis-jenis ubah bulu kening ni wanita, lelaki tak cara abad ni. Nah, lelaki tak peduli bulu kening dia tu lebat ke, nipis ke, panjang ke, pendek ke, tak peduli dia. Jenis peduli kecantikan wanita, tuan-tuan. Nah, kita tak peduli sangat. Baik, wanita yang mencukur alis matanya. Jadi terjemuh jadi pelik-pelik bulu kening mudah terfaham, tuan-tuan.
Alis mata kata bulu mata pula. Ni. Nah, yang mencukur bulu keningnya dan yang meminta dicukurkan bulu keningnya. Maknanya perempuan yang mencukur bulu kening, sama ada dia buat sendiri ataupun dia suruh orang lain buat, dia tu dilaknat. Dan perempuan lain pula yang dia bukan cukur bulu kening dia sendiri, tapi dia pergi cukur bulu kening member dia, ataupun pelanggan dia buka kedai, buka salon dan sebagainya, datang perempuan suruh cukur bulu kening, dia pun cukur. Dia tu dua ni, yang mencukur ataupun yang minta dicukur, dua-dua ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dua-dua ini berdosa besar. Anda hak buka kedai itu dahsyat. Anda segala, kalau bisnes dia macam tu, pendapatan dia dikira pendapatan yang haram. Baik, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan sebagaimana yang disebut dalam Fathul Bari. Baik, dia nak hurai perkataan namisah, iaitu yang melakukannya sendiri, dan perkataan mutanammisah, iaitu wanita yang meminta orang lain supaya mencukurkannya. Baik, yang tu dulu. Nah, kita tengok pendapat seterusnya. Ianya menjadi haram sekiranya bertujuan untuk menggoda. Mana tujuan dia buat memang untuk kecantikan. Bila dia cantik, dia nak goda lah. Mana perempuan dia nak menggoda. Dia tak kira siapa. Dia goda laki-laki orang pun dia goda, tak kira siapa. Bos dia pun dia goda, staff dia goda habis. Dia nak lelaki berminat dengan dia, terpikat dengan dia, kecantikan dia tu. Tujuan hak tu haram. Kecantikan kalau tujuan untuk itu semua haram. Masalah bulu kening ke, masalah apa dia bulu pipi ke, masalah misai ke, masalah janggut ke, masalah gigi ke, masalah telinga ke, masalah mata, tak kira. Untuk kecantikan, hukum dia haram. Mudah cerita. Islam tak nak macam tu. Nah, tunjuk-tunjuk. Tujuan untuk kecantikan, untuk menggoda lelaki biasanya. Baik, sebahagian ulama mazhab Hambali berkata, jika wanita mencantikkan wajahnya dengan andaman, memerahkan pipinya warna makeup, atau melentikkan bulu keningnya, bulu mata ni lentik, ataupun bulu kening diubah tapi bulu mata lah sini nah, melentikkan bulu matanya, maskara. Dah pendek sambung jadi maskara, hukum dia sama. Nanti kita bincang dalam bab rambut palsu, tak boleh. Semua itu dibolehkan dengan keizinan suami. Ini mazhab Hambali. Nanti dulu, ini bukan mazhab Syafi'i. Sebahagian daripada ulama-ulama Hanabilah. Mana pendapat sebahagian ulama Hambali. Kata mereka kalau perempuan makna menghilangkan bulu-bulu di pipi, melentikkan bulu-bulu matanya, dan pakai makeup dengan izin suami, dengan keizinan suami, kerana semua itu termasuk dalam mencantikkan diri. Dia kata boleh. Hambali. Pak Cak mazhab mana? Mazhab? Tak tahu mazhab mana. Dan ni mazhab mana? Osmani. Tu resam Osmani tu bukan mazhab. Tu Hambali, dia cerita Hambali, you know? Tengok Syafi'i sebelah. Imam Nawawi ni mewakili mazhab Syafi'i. Kita dah sebut banyak kali Imam Nawawi merupakan ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i yang menjadi rujukan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Imam Nawawi menatijahkan hukumnya haram. Dia kata haram juga. Bukan kata kening, ni pipi-pipi semua ni, makeup semua ni. Hukum dia adalah haram. Kerana beranggapan ianya sama seperti mencukur bulu kening. Mana cukur bulu di pipi hak bukan kening pun hukum dia haram, kata Imam Nawawi, sebab dia menyamakan bulu-bulu di muka semua sama dengan bulu kening. Hadis yang tak boleh bulu keningnya, tapi hak pipi pun kalau ada dia buang juga, kata Imam Nawawi, haram. Baik, cumanya pendapat Imam Nawawi ini boleh ditolak
pendapat kata haram ni boleh ditolak dengan apa yang disebutkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Sunan Abu Daud, iaitu namisah ialah wanita mencukur bulu matanya sehingga menjadi nipis, bulu kening lah, sehingga menjadi nipis, dan di dalam pendapatnya itu tidak termasuk mencukur rambut dahi ataupun bulu-bulu di pipi dan sebagainya, dan menghilangkan rambut yang lebat yang ada padanya. Jadi pendapat itu ditolak. Tapi bab kening dalam mazhab Syafi'i, bulu kening dan jumhur adalah haram kita mengubahnya. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, sebab bulu kening dia bukan macam misai. Bulu kening dia bukan macam rambut kita atas kepala. Bulu kening dia bukan macam janggut. Bulu kening bukan macam bulu ketiak. Misai kita, janggut kita, rambut kita, bulu ketiak, bulu kemaluan, kalau kita buang dia tumbuh semula, tuan-tuan. Tu Pakcik. Setakat ni Pakcik cukup misai tumbuh misai. Tak tumbuh sebab asal tak ada misai. Tu tak tumbuh balik. Tumbuh pun misai tak ada dia awal. Siapa ada misai dia cukup, dia naik balik. Janggut cukup pun dia akan tumbuh balik. Bulu kemaluan cukup, dia tumbuh balik. Bulu ketiak cukup, tumbuh balik. Jenis tu. Bulu kening cukup, sampai kiamat tak tumbuh. Ada faham? Malam ni boleh try. Malam ni pukul 1 pagi standby dengan Nesert tu. Nah, bini tidak pergi cukup bulu kening dia. Tak keluar rumah tu. Jangan duk melawat cukur bulu kening. Kamu kira apa buat ni? Mau budak-budak remaja duk asrama, bangun pagi tu, ya Allah bulu kening tak ada. Cukur tak boleh, haram. Lelaki haram, perempuan haram. Dia duk melawat main. Dia tak tumbuh dah. Anak banyak dia berapa juta? Ada ni, nak berapa juta? Han cukur bulu ni, Amin ni. Nama apa Amin ni? Dia sama di mahkamah, jengkring. Sebab bulu ni tak tumbuh dah. Tak percaya cuba malam ni. Tak percaya cuba malam ni, balik cuba. Esok tunjuk aku. Minggu depan tunjuk pula. Bulan depan tunjuk macam tu, tak tumbuh dah. Sebab tu kita akan boleh buang bulu kening. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, bila dia buang, dia ada tujuan. Bila dia buang tu, dia akan lukis dengan inilah dakwat dan sebagainya untuk menjadikan bulu kening lebih comel. Bentuk ikut bentuk hak dia nak. Tu. Tu dikatakan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kata haram. Bulu kening bila dicukur dia buat mula. Jahiliah dulu macam tu, dicukur dia akan buat semula dengan dakwat. Bukan bulu, dakwat. Sebab bulu takkan tumbuh dah bila dicukur. Maka dia akan buat dengan dakwat dengan warna ikut apa yang dia nak, ikut acuan apa yang dia nak. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu Islam mengharamkan mencukur bulu kening. Baik, tapi bulu-bulu di pipi harus tak apa. Diharuskan tak apa, tak boleh sini. Imam At-Tabari meriwayatkan hadis daripada isteri Abu Ishaq yang datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, zaman Nabi lah isteri dia. Dan pada ketika itu isteri Abu Ishaq masih muda dan gemar bersolek, dia suka berhias. Lalu dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, perempuan tanya isteri Nabi lah, hukum hakam ni. Bolehkah wanita itu mengandam dahinya? Mana dia cukur bulu dahi. Bulu dahi bukan bulu kening. Bulu tumbuh kat dahi ni dia nak buang. Untuk suaminya, mana bulu dahi, bulu-bulu ni semua ni, pipi-pipi ni dia nak buang bagi comel. Bagi suami nampak comel loteng. Dah comel dia loteng. Ejaan dia C-O-M-E, comel. Lote, L-O-T-E, lote. Comel lote. Bolehkah wanita itu mengandam dahinya untuk suaminya? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, jauhkan dirimu dari kejelekan seumpama itu dengan sedaya upayamu. Artinya cukup. Sebab bulu-bulu di sini nampak tak elok. Nampak tak comel. Buat tak comel. Buang. Bagi nampak comel, gebu.
Boleh. Selain bulu kening, hadis ni mengatakan boleh. Isteri Nabi kata boleh buang. Sebab nampak jelek. Jelek tu bahasa Indonesia kok. Nampak huduh, mana serabut nampak. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, lain pada bulu kening maka tidak ada nas yang kata tak boleh buang, maka kita boleh buang, tidak ada masalah apa-apa. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi habis perbincangan mengenai bulu kening. Jawapan dia tak lewat. Tapi ramailah hari ni oleh kerana tak ngaji, ramai. Ini perempuan-perempuan moden, nak menampakkan dia moden, maka dia mencukur bulu keningnya dan dibentuk semula dengan warna yang baru, maka dia kata moden. Dia tak tahu itu bukan moden, itu adalah kembali ke zaman jahiliah. Moden ni dia terkini, the latest, orang Bali kata the latest. Sini panggil apa? Terkini ya. Terkini. Tu moden. Mana dulu tak ada, baru ada. Tu moden. Benar hak ada dah dulu, kemudian tak ada. Ada mula bukan moden, kembali ke belakang. Tu, kembali ke belakang. Macam pandai jawab ke doa ni? Moden apa? Balik ke zaman sebelum Nabi moden. Tuan-tuan, dia tak tahu apa, tak tahu benda orang bagi. Nah, jahil agama, dah jahil tapi sombong pula. Datuk Fadilah Khamsah kata apa? Bodoh, sombong. Dah lah bodoh, orang tegur lawan balik, sombong, tidak menerima kebenaran. Batrul haq. Sombong ni ialah batrul haq, menolak kebenaran. Orang tegur hak betul, dia tolak. Dah lah jahil, buat tak kena. Orang tegur pula tak terima, itulah bodoh, sombong. Boleh kata orang bodoh? Hei bodoh! Boleh tak? Boleh. Dalam fardu ain, ilmu fardu ain, boleh kata bodoh. Ilmu lain tak boleh. Matematik tak boleh kata bodoh, sebab dia bukan fardu ain. 2 jemput 2 apa? 2 jemput 2 5, bodoh, tak boleh kata bodoh. Matematik bukan fardu ain. Fizik tak boleh kata bodoh. Geografi tak boleh kata bodoh. Sains tak boleh kata bodoh. Rukun nikah ada apa? Bodoh. Fardu ain tak pandai, jahil. Arab kata jahil, kita bodoh lah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, awak ingat yang boleh kata bodoh ni ustaz dengan ustazah. Guru matematik tak boleh kata bodoh, kecuali dia tanya abang agama. Nah, tanya abang matematik tak boleh. Tuan-tuan, marah kata bodoh. Bodoh tu jahil bahasa Arab, tuan-tuan. Orang tak erti ilmu fardu ain dinamakan jahil. Orang tak erti matematik, orang tak panggil jahil. Tak erti sains, orang tak panggil jahil. Tak erti agama, jahil. Itulah jahil. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkatalah orang-orang bodoh. Quran sebut, sayaqulu sufaha, as-sufaha bodoh. Siapa mereka? Yahudi Nasara. Kenapakah mereka ini, sahabat-sahabat Nabi dan sahabat-sahabat mereka ini mengalih kiblat daripada kiblat arah Baitul Maqdis, tiba-tiba dialih kepada Baitullah. Orang hak kata ni Allah sebut bodoh. Sayaqulu sufaha. Ada faham? Dalam bab agama bodoh, bab lain tak boleh kata. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai yang tu, kalau ada anak bini kita, saudara mara kita hak ada jenis tu, tolong tegurlah. Nasihat. Ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah nasihat. Cara macam mana? Terpulang pada kecerdikan. Kecerdikan kita seperti kita menarik rambut daripada tepung. Jangan bagi rambut putus dan jangan bagi tepung berselerak. Faham? Ini peribahasa Melayu, bahasa apa? Yang marah.
Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, semana pandai-pandai tahu lah. Jangan sampai sekali kita tegur sampai bergaduh, tu tak elok lah. Mana pandai-pandailah buat macam mana politik kita nak bagi dia tak marah tu macam mana, pandai-pandai. Buat kenduri ke, buat jamuan ke, bagi hadiah terpulang kita. Nah, itu kepandaian kita. Nak bagi tak marah. Macam Hasan dan Husain, cucu Nabi, cuba menegur seorang tua yang mengambil wuduk yang tidak betul. Basuh muka tak betul, basuh tangan tak betul. Nak tegur orang tua, mereka ni budak lagi. Nak tegur orang tua, payah orang tua-tua ni bukan boleh terima budak-budak tegur. Maka dia buat gaduh ni, teknik menegur. Hasan dan Husain buat gaduh. Bila gaduh orang tua, bila tengok budak gaduh, dia pergi nak mendamaikan. Gaduh benda. Hasan kata, ni saya tegur Husain, dia ambil wuduk, basuh muka tak betul, basuh tangan tak betul, tapi dia marah saya. Dia cerita basuh muka macam mana. Orang tua tu, tu saya tu. Jadi dia tak jadi marah. Dia pun dia buat berlakon boleh. Itu maksud teknik. Teknik kita terpulang masing-masing. Nah, tuan-tuan. Baik, dan tegur kewajipan kita lah. Kalau asal boleh tegur, kita kena tegur lah. Nah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Sesiapa yang melihat satu-satu kemungkaran, orang cukur kening dia berdosa haram. Bila haram dia mungkar, benda maksiat. Tengok benda mungkar kena tegur, falyughayyirhu biyadihi, maka dia kena ubah dengan kuasa. Kalau kita ada kuasa lah. Kalau tidak ada kuasa, kalau kita tidak mampu, maka fabilisani, ubah dengan lidah nasihat. Kalau nasihat pun nampak tak boleh ni, nampak garang sangat ni. Kalau kita nasihat, kita pula kena ni, fabi qalbih, benci dengan hati. Nah, benci dengan hati dengan arti kata kita kena boikot dia lah. Itu nama benci. Bila kita benci dia buat benda salah, kita tak pi lah rumah dia tu. Dia panggil kenduri, kita tak pi lah tuan-tuan. Itulah benci. Ni benci tapi kenduri sampai dulu. Benci kok mana kok tu? Baca. Kita benci dia sebab dia cukur rambut, bulu rambut dia, bulu kening dia. Ataupun dia selalu pakai seluar pendek. Dia buat benda hak menyalahi agama. Kita benci. Dia buat kenduri kita pi dulu. Kok mana je? Tu bukan benci, tu sayang. Nak huraikan kalimah benci, bagi faham benci tu, benci kita kena boikot dia. Bila kita boikot, baru dia rasa insaf. Dia akan fikir, sebab apa tak datang rumah ni? Telefon, hello, Pak Cat ada, Pak Cat ada. Sepupu panggil abang Cat. Mau sedar. Awak tak main rumah. Ni minta maaf, saya tak suka sebab kamu tu cukur bulu kening. Saya tak suka, saya nak marah, saya tak ada kuasa. Saya bukan mak, bukan bapa kamu, bukan suami kamu. Kalau dia perempuan lah, perempuan pun cukur bulu kening ni. Nak nasihat, nampak kamu ni garang pada aku. Jadi aku benci dengan hati. Bila benci, aku tak pergi, hang panggil aku. Oh macam tu, tak apalah, mai lah. Esok saya tampal bulu kening baru. Mana nak ada bulu kening baru? Tuan-tuan, nak taubat je lah. Nah, menyesal buat macam tu. Taubat, menyesal, kemudian dia berhenti melakukan. Memang sekali tu tak boleh buat dah. Berazam tidak melakukannya lagi, memang dia takkan buat dah sebab tak tumbuh dah. Nah, cuma dia kena menyesal. Menyesal kerana dia buat tanpa ilmu, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar banyak-banyak. Macam itulah. Nah, bila kita buat satu dosa yang dilaknat oleh Nabi Muhammad, dosa besar, perlu kepada taubat. Habis, selesai. Kita